Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah duha pagi ini seperti biasa kita sambung tafsir Nurul Ihsan penggal pertama. Kita sambung balik muka surat 104, yang mana kita masih lagi berada dalam surah Ali Imran ayat yang ke-10, ya. Kita sambung ayat ke-10 baris yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika hum waqudun nar. Kata mufassir rahimahullah, innal ladzina kafaru, bahawasa segala orang yang kafir itu, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, tiada mengaya daripada mereka itu, yakni tidak memberi manfaat, tiada mengaya, tiada memberi manfaat daripada mereka itu oleh segala harta punya mereka itu dan segala anak-anak mereka itu daripada azab Allah Ta'ala itu suatu. Ulaika hum waqudun nar, dan bermula mereka itulah yang menyala api neraka. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita kepada kita, ya, tentang hal orang-orang kafir, orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Harta-harta orang kafir dan anak-anak pinak mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Ta'ala. Itu maksud ayat, ya. Allah Ta'ala nak cerita yang pertama, harta, benda dan anak pinak orang kafir ini sedikit pun tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab siksa Allah Ta'ala di hari akhirat. Satu pun tak dapat memberi manfaat, ya. Apa yang mereka kumpul dalam dunia, harta mereka, apa yang mereka dapat daripada zuriat keturunan, tak boleh bagi manfaat. Adapun kita orang yang beriman, orang yang beriman ni, harta dan juga anak-anak kalau digunakan kepada jalan yang betul dapat memberi manfaat kepada kita di hari akhirat kelak esok. Ya, sebagaimana dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebut, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, apabila meninggal dunia seorang anak Adam, lelaki perempuan tak kira lah, terputuslah segala amalannya. Mana segala amalan yang dia buat dalam dunia ni, pahala dia terhenti, tak ada apa dah. Illa min salasi, melainkan tiga aja. Tiga perkara ni pahala dia akan berterusan sampai hari kiamat. Yang pertama, Nabi SAW kata apa? Yang pertamanya, harta benda, ya, sadaqatin jariyatin. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah tu dia merujuk kepada harta, ya. Bila kita sebut sedekah, makna merujuk kepada harta, yakni harta yang kita sedekahkan yang berterusan pahala dia.
Harta yang kita sedekah berterusan pahala ini merujuk kepada wakaf. Sebab tu wakaf dia ada kena ada benda yang tidak akan musnah dia punya aset dia tu. Aset kekal. Lagi mana ada aset tu, lagi itulah dimanfaatkan untuk muslimin, maka pahalanya berterusan pada hari kiamat. Itu yang pertama. Mana harta kita memberi manfaat kalau kita salurkan pada jalan yang betul. Itu wakaf. Dan juga infak-infak yang lain, zakat kita, dan sedekah kita, ya. Sedekah kita kepada fakir miskin dan orang yang memerlukan. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bagi manfaat. Kalau orang kafir, ilmu dia hanya takat dunia lah, dia bagi manfaat pada orang. Tapi ilmu orang Islam kita ni, ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain beramal dengan ilmu tu, selagi mana diamalkan ilmu tersebut, maka dia punya pahala dia akan berterusan pada hari kiamat selepas dia mati. Itu yang kedua. Yang bagi orang yang ada ilmu, tak apalah, bolehlah dia buat tu, kan. Orang yang ada harta, dia ambil harta, ya. Yang ketiganya, wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan bagi dia. Anak juga aset yang besar yang akan menghasilkan pahala yang berterusan di hari akhirat untuk kita, ya. Tapi syaratnya anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Maknanya ulama dia perincikan maksud Nabi ni. Maksud anak soleh ni, anak berdoa, ya, untuk kebaikan ibu bapa, satu. Yang keduanya, setiap amalan baik yang dilakukan oleh anak itu, ya, akan dapat manfaat kepada ibu bapanya dalam kubur. Anak buat kenuri, ya, anak buat kebajikan, anak buat amalan yang baik, ya. Semua amalan tersebut juga diberi pahala kepada kedua ibu bapa dia. Ya. Anak, sebab itu anak, kalau contoh kita buat tahlil, kan. Kalau anak ni dia buat tahlil, dia baca beberapa potongan ayat Quran, kan, untuk disedekahkan, dihadiahkan kepada si mati, anak tak niat pun tak niat ni pun tak apa, akan sampai kepada kedua ibu bapa. Itu kelebihan anak. Kalau orang lain yang tak ada hubungan keluarga, tak ada hubungan ayah dan anak, ibu dan anak, macam kita tolong buat tahlil ke orang, yang tu kena niatkan pahala kepada si mati, kerana kita tak ada hubungan. Yang ada hubungan ni dia baca sampai dah, dia pergi kubur baca sampai dah, tak pergi kubur pun baca sampai dah pahala, ya. Tapi bacaan tu syarat dia kena ikut tajwid, ya. Sedekah lain pun tak payah. Kerana kebaikan yang kita buat itu akan diperolehi oleh ibu bapa kita dalam kubur, ya. Juga akan diberikan, kerana ibu bapa ni punca kepada kita jadi baik. Dia didik kita dengan elok, dengan ilmu agama, dengan amalan agama. Akhirnya dia berbuat baik dalam dunia ni, ibu bapa dia dalam kubur akan dapat manfaat, pahala daripada Allah yang berterusan. Itu tafsiran para ulama berkaitan dengan anak soleh yang berdoa. Bukan kadar doa saja, setiap amalan baik yang dia buat, ya, dapat ibu bapa dia dalam kubur. Beza ada orang kafir dalam ayat ini, sedikit pun tak akan dapat memberi pertolongan nak bagi syafaat, nak lepaskan mereka daripada azab siksa api neraka, walaupun anak dia tu Islam, ya. Walaupun harta dia tu dia guna untuk buat masjid, ya. Ada orang kafir ni dia bagi buat masjid, tak boleh buat apa, takat dunia saja. Setengah ulama kata amalan baik yang dibuat oleh orang kafir akan dibalas dalam dunia, balas dengan kebaikan, ya. Balas dia dapat, mungkin digandakan harta benda dia, diselamatkan daripada ni malapetaka, bahaya dan sebagainya. Tapi dalam akhirat dia akan diseksa kerana dia tak beriman, tu, ya. Kerana Rasul dah hantar dah di dunia ni. Baik. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala berfirman, ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu, orang-orang kafir ini,
yang menyalakan api neraka, mereka menjadi bahan bakaran api neraka. Makna Allah Ta'ala cerita orang kafir ni akan jadi bahan bakar api neraka di hari akhirat. Mereka ni jadi kayu api. Mereka ni jadi kayu api bakar. Ya. Makna jadi kayu api ni lebih dahsyat lah daripada dibakar. Ya. Itu yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ni. Baik, dalam ayat lain pun ada juga Allah Ta'ala nyatakan wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, kamu jangan kagum dengan harta mereka. Nak tuju pada kita samalah. Bukan kata kepada Nabi kita aja, tuju pada semua umat Nabi Muhammad yang beriman. Jangan kamu rasa kagum, bangga, ya, rasa kagumlah dengan harta mereka itu, orang kafir dan anak-anak mereka yang ramai. Ya, jangan rasa bangga. Jangan rasa kagum. Ya. Kita mungkin tak mempunyai harta yang banyak seperti orang-orang kafir macam dalam dunia sekarang ni lah kan. Ya, orang kafir menguasai dunia, menguasai ekonomi dunia. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengazab mereka itu di dunia dan akan cabut nyawa mereka itu. Semua orang akan rasai, bukan kata kita saja. Dan mereka dalam keadaan kafir. Itu dalam ayat yang lain dalam surah Taubah Allah Ta'ala nyatakan tentang harta mereka walaupun banyak mana, anak pun walaupun ramai, tak akan memberi manfaat dan menolong mereka di hari akhirat kelak. Baik. Habis dah. Kemudian kita sambung ayat lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim, seperti adat Fir'aun dan ahlinya dan segala mereka kafir yang dahulu daripada mereka itu, seperti kaum Ad dan Thamud. Baik, ayat ni kesinambungan pada ayat yang di atas lah. Jadi ayat di atas Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita harta benda dan anak pinak orang kafir ni tak dapat menyelamatkan mereka daripada azab siksa api neraka. Hal mereka ini samalah seperti hal Fir'aun dan juga ahli dia, kaum kerabat dia, ahli dia lah, pengikut dia, dan orang-orang yang mengikut Fir'aun. Ya. Sama, Fir'aun pun tengok ada kekuasaan, ada kekayaan, tetapi akan diazab di hari akhirat. Ya, ni Allah Ta'ala nak tuju pada ni orang kafir Quraisy kan. Betul Allah Ta'ala banding tengok. Samalah hal mereka di hari akhirat esok seperti puak Fir'aun dan puak dia. Dan juga orang-orang kafir zaman dahulu. Siapa dia? Arab yang telah pupus, seperti kaum Ad dan Thamud, kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Hud. Kan? Mereka ni dipanggil Al-Arabul Ba'idah, Arab yang pupus dah. Pupus tu sebab apa? Pupus ni punca dia, mereka dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dihapuskan oleh Allah Ta'ala daripada muka bumi ni. Dia mai generasi baru di kalangan Arab. Ya? Dan orang Arab ni tahu cerita-cerita kaum Ad dan Thamud ni. Tapi mereka tetap tak beriman. Baik. Sama dari sudut apa? Kadzabu bi ayatina, mendusta mereka itu dengan segala ayat kami. Ya. Fir'aun tak mau menerima Nabi Musa sebagai rasul, Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka dua beradik, tak mau terima, tak mau beriman dengan Allah apabila didakwah kepadanya. Begitu juga kaum Ad dan Thamud tak mau terima dakwah kaum Nabi Saleh dan Nabi Hud. Ya, bila didakwah kepada mereka, mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Lalu fa'akhadhahumullahu bidhunubihim, maka telah ambil akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan dosa mereka itu. Ya, dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Apa yang Allah Ta'ala buat? Membinasakan mereka itu. Allah Ta'ala binasakan mereka. Fir'aun ditenggelamkan di dalam Laut Merah, dan buktinya wujud sampai hari ini. Ya, seorang ahli
ahli arkeologi Inggeris kan. Dia buat apa nama ni, eksplorasi ke dalam laut Merah. Kemudian dia menjumpai apa nama rangka apa nama tu, kereta kayu, kereta kuda Firaun, ya. Duduk dalam laut. Kata main mana kereta kuda ni? Tengah-tengah laut tu. Laut Merah dalam. Dan juga apa nama, dijumpa jasad dia. Yang Allah Taala dah jamin jasad apa nama Firaun ini akan Allah Taala kekalkan dalam laut tu, tak terusik, tak dimakan ikan isi dia, dan apa nama, satu hari akan jadi pengajaran bagi orang yang kemudian macam kita ni. Orang putih tu dia ambil, dia buat eksplorasi apa nama, menyelam dalam laut, dia ambil keluar. Di hari ni depa bawa pergi London, kalau tak silap. Lepas tu ada di Mesir sekarang ni. Ada di Mesir, ada di muzium dia. Nak masuk mahal muzium. Apa ni tu RM40 tu. Tapi tak pergi tengok pula. Baik. Jadi sebagai pengajaran, begitu juga kaum Ad dan Samud kan, yang mendustakan ayat Allah, langgar perintah Rasul, mereka ni diazab ya. Rasul apa nama, Jibril mai jerkah depa. Kemudian dihantar Jibril untuk menurunkan azab kepada kaum Ad dan Samud ni. Semua dibinasakan, dan ada kesan-kesan dia, kesan-kesan azab Allah Ta'ala dalam dunia. Itu Allah Ta'ala suruh bagi sampai kepada kaum musyrikin Mekah lah, supaya mereka beriman. Baik, wallahu syadidul iqab, dan Allah Ta'ala itu sangat-sangat iqab, ya. Allah Ta'ala itu sangat-sangat keras siksa dia, ya. Itu maksud dia. Habis, itu penutup ayat. Kemudian nak sambung ayat yang seterusnya, ayat 12 nah. Ayat 12, ayat 11 dan ayat 12 dan 13. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok tafsir dia dulu. Kata mufassirur rahimahullah, dan tak kala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni tafsiran untuk ayat yang seterusnya. Dan turun ya, yakni turun ayat yang seterusnya ni, qul lil ladzina kafaru. Nanti ayat yang kita nak baca tu. Turun ayat tersebut tak kala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang Yahudi. Ini nama dia sebab turun ayat. Ada ayat-ayat Quran ya, ayat-ayat dalam Quran dia ada sebab turun ayat. Ya, ayat ni turun ada punca dia. Ada ayat Quran turun dia tak ada sebab turun ayat apa, terus Allah Taala turunkan ayat tu. Ni antara ayat yang ada asbabun nuzul, dia panggil sebab turun ayat. Baik, sebab turun ayat ni ayat apa nama, qul lil ladzina kafaru tu. Kata dia tak kala menyuruh Nabi SAW akan orang Yahudi dengan Islam ketika baliknya daripada perang Badar. Baik, Nabi SAW ya, ketika berlaku peperangan Badar tu, peperangan pertama dalam Islam ya, peperangan pertama dalam Islam. Jadi peperangan yang pertama dalam Islam, Islam menang. Walaupun jumlah tentera Islam sangat sedikit, jumlah tentera kafir 3 kali ganda. Tentera Islam ikut pendapat yang sahih, yang muktamad, tentera Islam tu ada 313 orang lelaki ya. Apa 313? Kita ingat bila kata askar ni, dia orang panggil apa? Package, complete set ada kat dia. Nak pergi perang kena ada complete set, ada senjata, ada baju perisai, ada ni semua kan, kelengkapan perang lah. Tak ada ya. 313 ni, dalam jumlah 313 orang dalam peperangan Badar, hanya ada 2 orang saja tentera berkuda. Tentera berkuda, tentera yang berkenderaan. Apa nama dipanggil apa? Apa tentera, apa istilah dia? Model ni artileri bukan, artileri lain, Calgary okey. Tentera yang apa nama, bukan berkuda, tentera yang berkenderaan ya.
Dengan satu lagi tentera pejalan kaki, dia tak ada kenderaan, ya. Dia jalan kaki ya. Kalau law ni dia naik truk lah. Kalau jalan kaki teruk tu. Yang boleh jalan kaki ni komando lah. Yang lain tak boleh. Anda dulu ni semua komando. Kira kita kata komando semua, ya. Baik. Kemudian ada beberapa kelengkapan senjata yang amat terhad. Ada 6 perisai tangan. Ada 6. Daripada 336 orang ada perisai. Itu pun pinjam kat Yahudi. Pinjam. Ya. Ada 8 pedang. Pedang ada 8 ni. 8 bilah pedang saja ada. Nak perang macam mana 8 bilah pedang? Kalau contoh kita ada 300 orang tentera, ada senapang N16 tu ada 6 ya. Ada 8 ya. Wih, nak perang macam mana? 8 orang je lah boleh tembak. Kan? Nak lawan musuh 1000. Dan yang paling ramai tentera berjalan kaki. Mana tolak tadi lah, 2 tentera berkuda tu. Orang kafir ada 1000 dengan kelengkapan senjata yang lengkap semua. Nampak tak? Kan? Jadi mana 3 kali ganda. Dah lah 3 kali ganda. Dia punya senjata sikit. Tetapi dalam peperangan Badar ni Allah Ta'ala bagi nusratullah, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar malaikat, kan? Kalau kita baca sirah Ibnu Hisham dalam hadis Nabi apa semua, kisah sirah ni, tentera kafir tu dia nampak tentera berkuda yang bawa senjata pedang apa menebas kepala-kepala apa puak-puak kafir ni, kan? Depa jadi takut. Tu yang Allah Ta'ala hantar nusrah. Dan ada juga orang Islam yang nampak, tapi malaikat dia berupa manusia lah. Kalau dia main dalam bentuk malaikat, semua lari. Bukan kata hari ni tak, kan? Pakat takut. Orang Islam kita pun akan lari juga kalau main rupa dia sebenar, ya, dia main atas rupa manusia. Baik. Jadi ketika Nabi menang dalam peperangan Badar, kan? Nabi menang peperangan Badar, Nabi balik daripada peperangan Badar tu, mana Nabi dakwah dah kepada orang Yahudi. Nabi pi ke Suq Bani Qainuqa ni. Tak kala dia menyuruh akan orang Yahudi dengan Islam ketika baliknya daripada perang Badar, menghimpun ia akan mereka itu Yahudi Qainuqa pada Suq Bani Qainuqa. Apa Yahudi semua ni dihimpunkan pada Suq Bani Qainuqa ni. Bani Qainuqa ni salah satu kabilah Yahudi yang menetap di Madinah. Jadi bila Nabi balik saja, Nabi himpunkan semua orang Yahudi, ya, di pasar Bani Qainuqa, mana depa ni menguasai pasar-pasar di Madinah. Kemudian Nabi menyeru mereka supaya masuk Islam. Nabi ajak depa masuk Islam, kan? Menakut bahawa turun dengan mereka itu ketika balik daripada perang menghimpun ia akan mereka itu pada Suq Bani Qainuqa, menakut bahawa turun dengan mereka itu barang yang turun dengan Quraisy. Gitu ya. Jadi Nabi mai dan Nabi bagi amaran kepada puak Yahudi ni. Nabi bagi amaran pada Yahudi bahawasanya orang Yahudi akan menimpa, ya, nasib yang sama seperti puak Quraisy. Ya, puak Yahudi ni dia keras nah. Kita dakwah pasal apa Nabi kata macam tu. Kita kena tahu pasal apa Nabi kata macam tu. Ya. Pasal semua orang Yahudi tahu. Kita kena tahu sejarah dulu. Semua orang Yahudi tahu. Pasal apa kata pasal kan Nabi buat macam ni. Kita kata kan. Jangan ada sangkaan yang tak baik pada Nabi. Kan? Ketika Nabi tak, bukan makna Nabi bagi ancaman tak. Dalam riwayat daripada Imam Abu Daud dan Baihaqi, ya, daripada Abdullah bin Abbas, Nabi menyeru, ya, kepada puak-puak Yahudi semua, wahai orang Yahudi, masuklah Islam sebelum Allah Ta'ala timpakan musibah seperti mana yang menimpa kaum Quraisy ketika perang Badar. Saya puak Yahudi ni dia keras hati.
Baik, pasal apa Nabi kata macam ni? Baik, sebelum Nabi mai ke Madinah, orang Yahudi ni dah cerita pada puak Arab. Sebelum ada Nabi lagi pun. Belum Nabi pun diutuskan, orang Yahudi ni dah tahu cerita lama dah. Kan? Orang Yahudi dia bukan asal daripada Madinah dah. Mereka bukan asal. Mereka mai daripada Baitul Maqdis, berhijrah. Kabilah-kabilah mereka tu duduk di Madinah. Kerana dalam kitab Taurah dah bagi tahu akan muncul seorang nabi akhir zaman. Depa ingat daripada bangsa depa lah. Kan? Akhir zaman yang lahir di tanah yang gersang dan tandus di Mekah. Kan? Kemudian yang akan zahir di tempat yang subur di Madinah tu. Dan depa tahu kedudukan Madinah tu. Dia ada tanda-tanda dia beritahu dalam tu dah. Kemudian diceritakan ciri-ciri. Kita dah baca dah kan dalam surah Al-Imran kan macam mana. Dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana puak Yahudi tak mau terima. Sedangkan dalam kitab Taurah, bukan saja Allah Ta'ala bagi tahu kedudukan Nabi terakhir ni kan, yang akan lahir di akhir zaman. Bahkan Nabi bagi tahu juga ciri-ciri fizikal tubuh badan Nabi itu. Secara terperinci dalam kitab Taurah. Begitu juga dalam kitab Injil. Ya? Begitu juga dalam kitab Injil. Sebab itu Waraqah ibnu Naufal, pak penakan Siti Khadijah, bila Nabi balik daripada Gua Hira setelah menerima wahyu pertama dalam keadaan ketak kan. Jibril mai, dia takut. Jadi balik dia bawa pergi jumpa Waraqah. Waraqah kata itulah Jibril yang datang pada Nabi Musa. Dia kata dia orang yang alim tentang kitab Taurah dan Injil. Dia tahu dah, dia tengok pada Nabi, dia kata Nabi kita ni ialah Nabi akhir zaman. Ni kan. Dan dia kata, dia habaq kat Nabi siap-siap, dia kata wahai Muhammad, dia kata engkau akan menghadapi cabaran yang besar, menghadapi kaum, kau akan menentang kaum, kau akan menentang kau. Sekiranya aku masih hidup, aku akan membantu dengan dengan sepenuh tenaga aku. Kalau kau tua tak larat dah. Kan? Sekiranya anda kata aku hidup dan aku kuat, aku akan bantu kau. Ya dah. Tolong. Nabi kita. Sebab dia tahu. Dia orang Arab yang masuk agama Nasara. Dia beriman dengan Nabi kita. Dan kadang itu. Jadi orang kafir Quraisy ni tahu dah. Orang Yahudi ni tahu dah. Nabi kita tu Nabi akhir zaman. Tetapi mereka tak boleh terima kerana Nabi kita tu bukan daripada jalur Nabi Ishak. Nama anak Nabi Ibrahim ni ada dua. Ya, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak itulah daripada dia lahir Bani Israel. Dia pernah ni. Nabi Ishak, Yaqub, daripada Yaqub ada 12 orang anak. Yang dalam dia tu ada Nabi Yusuf. Kan? Yang cerita Nabi Yusuf kan. Adik-beradik dia pergi lempak dia dalam telaga tu. 12 orang tu lah. Yang hak pertama tu nama Israel. Itu dalam asal Bani Israel tu. 12 orang ni tu yang jadi 12 puak Yahudi tu pecah sampai hari ni. Lepas tu Bani Ismail. Kan? Nabi kita datang daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail kahwin dengan Arab daripada kabilah Jurhum. Kemudian lahirlah keturunan dia sampailah Nabi kita. Nabi kita daripada Bani Ismail. Mereka tak mau terima. Walaupun ciri-ciri tu ada tepat pada Nabi tu, tak berubah sikit pun. Dia pergi ubah kita dengan mata Nabi hitam, dia kata mata biru. Mata biru mai pada Eropah. Kan? Mata biru lah, lepas tu rambut dia, ciri-ciri yang ada fizikal pada diri semua dia ubah. Dia hak yang dalam kitab tu dia pergi cerita dekat puak Yahudi, bangsa dia, dah ni bukan Nabi. Pasal orang awam Yahudi dia mula yakin lah. Tetapi pimpinan di atas, dia punya ketua-ketua kaum dia, rahib dia, pendeta mereka ni makan cukai daripada rakyat. Mereka ni makan duit. Kerana rakyat, petani, peniaga kena bayar cukai kepada rahib dan juga ketua-ketua kaum. Kalau mereka beriman dengan ni, mereka akan bayar zakat pada Nabi.
Kalau tak beriman banyak jizyah ni depa tak mau. Depa akan hilang sumber pendapatan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak apa yang berlaku zaman dulu dan berlaku di hari ini? Sama tak? Dia kerana apa? Kerana kedudukan dan harta benda ni akan menyebabkan mereka tak mau terima kebenaran. Sanggup tak beriman dengan Nabi kita? Takut depa hilang kuasa. Depa kena serah kuasa pada Nabi semua. Padahal itu Nabi dia. Nabi yang patut depa beriman. Telah Allah Ta'ala telah sebut dalam kitab Taurah dan Injil, lahir sampai sanggup mereka berhijrah daripada Baitul Maqdis main Madinah, bergenerasi tunggu di situ, buat kota mata nak tunggu Nabi. Akhirnya mereka tak beriman. Sebab tu Nabi bagi tahu terus dalam keadaan macam ni. Faham tak situasi dia macam mana? Pasal apa Nabi kata macam tu? Ya. Dia kata ni Nabi kena cari kekuatan. Bila dapat kekuatan menang dalam perang, Nabi balik tengok kerasnya puak Yahudi. Dia kata apa kepada Nabi kita? Bila Nabi balik bagi tahu kepada Yahudi supaya semua masuk Islam. Kerana dalam kitab Taurah dah maklum dah mereka akan ikut, tapi tiba-tiba mereka melanggar janji mereka dengan Allah. Baik. Maka kata mereka itu Yahudi, jangan menipu akan dikau. Dia kata tu, ya. Jangan menipu akan dikau bahawa engkau bunuh jamaah Quraisy yang bodoh, tidak tahu perang, dia kata. Tu dia keras buat Yahudi, ya. Dia pergi kata kat Arab Quraisy. Dia kata maksud dia apa? Puak Yahudi jawab balik, bagi tahu pada Nabi kita. Dia kata, wahai Muhammad, kamu jangan tertipu. Ya, kamu jangan tertipu dengan kemenangan yang kamu dapat terhadap golongan Quraisy yang bodoh dan tak pandai perang. Dia kata, Muhammad, kamu perang dengan orang yang tak pandai perang. Kan? Sedangkan cuba fikir tengok, Nabi pi 313 orang kafir, 1000 orang lengkap senjata. Takkan dia tak tahu perang? Tahu lah perang, mungkin tak boleh perang macam dengan Parsi dan Rom, kan? Kelengkapan senjata cukup. Kalau kata mereka tak pandai perang pun kita kata, kan, kelengkapan senjata cukup, kan? Sedangkan Quraisy dengan ni bukan orang lainnya, semua adik-beradik, sepupu sepapatnya, mereka belajar perang sama-sama. Cuma bila Nabi sampaikan dakwah, maka ada yang ikut Nabi, ada yang ingkar dengan Nabi. Pecah lah dia, kan? Tetapi belajar perang sama, main pedang sama, kan? Baik, bila perang 1000 orang lengkap senjata, depa ni ada 8 bilah pedang. 6 ada 8 bilah pedang, dan juga senjata yang tak cukup, kan? Tapi macam mana boleh perang? Puak Yahudi fikir, dia tak fikir. Dia tak fikir benda, dia pun tahu. Sehingga kan Nabi sendiri pun meminjam senjata daripada Yahudi. Yahudi tahu, kata, oh, tak cukup ni, kalau kira-kira Nabi kan kalah. Tiba-tiba Nabi menang. Dan Nabi menang, mereka patut tahu bila kata Nabi menang, salah satu tanda seorang Nabi akhir zaman, di mana peperangan dia hadir, dia akan menang. Itu juga dinyatakan dalam kitab Taurah, Injil, kan? Dia akan dapat kemenangan di mana saja dia ada. Walaupun dalam keadaan, kalau kita kata secara adatnya, dengan jumlah senjata dan juga tentera yang sedikit, dia tak boleh mengalahkan tentera yang besar. Tapi dia boleh menang, itu tanda. Tapi mereka tak mau terima. Mereka tetap tak mau terima, ya? Kerana inat, ya? Kedegilan yang ada hati mereka. Lalu mereka buat alasan kata Quraisy ni tak pandai perang. Arab bodoh, dia kata. Amboi, sedap dia cakap, kan. Jadi dia kata, wahai Muhammad, kamu jangan tertipu dengan kemenangan yang palsu ni, seolah begitu, ya. Baik. Jika engkau perang dengan kami, dia kata, tu dia cakap apa juah. Jika engkau perang kami, jadi memerangi kami, nescaya engkau tahu kami manusia. Makna dia apa? Dia kata, kalau kamu perang dengan kami, wahai Muhammad, demi Allah, dia sumpah, demi Allah, kan? Kalau kamu perang dengan kami, kamu akan kenal kami siapa. Kamilah manusia yang memang pandai berperang. Jadi
tak akan siapa boleh menandingi kami. Cakap besar. Dia cakap besar lepas tu, ya. Akhirnya Allah Taala turun ayat ini. Qul, suruh Nabi jawab kat dia apa? Qul lillazina kafaru, katakan olehmu wahai Muhammad, ya Muhammad, bagi segala orang yang kafir. Orang kafir ni rujuk kepada siapa? Mengikut sebab turun ayat merujuk kepada siapa? Kepada Yahudi. Satu ghalabuna, lagi akan dikalah akan kamu dengan bunuh dan tawan dan kena jizyah. Jadi Allah Ta'ala dah bagi tahu dah berita atau cerita yang akan berlaku di masa akan datang, kepada Nabi kita. Kamu akan dikalahkan wahai Yahudi oleh tentera muslimin, dibunuh, kemudian dibunuh dalam peperangan, waktu perang lah bunuh, dan ditawan, dan yang mana yang ditawan dan yang mana yang ingin duduk di bawah pemerintahan Islam Nabi dikenakan jizyah. Jizyah tu cukai kepala, ya. Baik, dan sungguh telah jadi yang demikian itu, kata mufassir. Kata yang mentafsirkan kitab ni, perkara ni terjadilah selepas pada tu, kan. Puak Yahudi ni ditawan dalam peperangan, dibunuh, kan. Peperangan yang berlaku selepas daripada beberapa tahun Nabi hijrah, ya. Perang Tabuk dan beberapa perang yang lain. Baik. Kemudian pula yang kedua, Allah Ta'ala bagi amaran, wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad, dan lagi dihimpun akan kamu sekaliannya wahai Yahudi kepada neraka jahanam dan sejahat-jahat hamparan ia. Neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat duduk, ya. Nak bagi amaran daripada Allah Ta'ala kepada puak Yahudi ni, ya, kerana tak mau beriman dengan Nabi SAW. Baik, kemudian lanjut lagi ayat tu, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Bukti dia, sungguhnya telah ada bagi kamu itu, ambil iktibar daripada puak peperangan muslim dan kafir, berdempet keduanya pada hari Badar kerana peperang. Allah Ta'ala bagi bukti. Allah Ta'ala bagi suruh Nabi kita bagi tahu kat puak ni. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita ayat ni, suruh bagi tahu pada puak Yahudi ni bukti dia yang kata bukanlah seperti mana mereka dakwa Nabi berperang dengan orang bodoh, orang yang tak pandai perang. Dia telah berkumpul dua fi'atain, dua puak, iaitu puak Islam dan dua puak kafir dalam peperangan Badar, ya. Berdempet maknanya berada di dalam medan perang, dah bercampur lah lawan, bertempur antara satu sama lain. Zaman dulu tempuran macam tu, zaman lah tak macam tu, zaman lah pakai menyorok semua, pakai ni semua, ya. Kalau perang lautan pun tak bertempur secara direct ni, kan, sebab kita pakai peluru. Pakai peluru, kalau dua depan ni mati habis semua, dua-dua mati, ya. Dia tak sama dengan perang guna pedang lah. Baik, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu puak berperang ia pada jalan agama Allah. Siapa dia? Mereka itu Nabi dan segala sahabatnya, 313 orang laki-laki, serta mereka itu 2 berkuda, 6 baju rantai dan 8 berpedang. Kebanyakan mereka itu berjalan kaki, 70 unta berganti-ganti, dia kata. Jadi diperincikan dalam ayat ini, ada satu puak yang berperang di jalan Allah, perang kerana Allah Ta'ala. Siapa dia? Nabi dan para sahabat. Jumlah dia, perincian dia kata ada 313 orang lelaki, dan daripada 312 tu, 13 tu ada 2 tentera berkuda. Kemudian ada 6 baju rantai, dia kata. Dia kata dir'un, 6 baju rantai tu perisai lah. Ya, baju rantai ni baju perisai. Maknanya ada baju perisai tu 6 ya. Hak lain tu terdedah. Zaman law panggil apa? Zaman law ni dipanggil apa? Baju kalis peluru. Perang. Askar semua pakai lah ni. Kalis peluru. Ya. Dengan topi tu kan, kalis peluru tu. Jadi baju rantai tu ada 6 ya. Rantai tujuan ni kalau pedang kena, dia tak ni lah, tak kena tubuh kita. Dia tak boleh mencederakan tubuh badan. Baik. Kemudian ada 8 pedang saja.
Kebanyakan berjalan kaki, hak selebih jalan kaki dengan 70 ekor unta berganti-gantilah. Kawan dia letih berjalan kaki, naik unta pula, kawan tu turun pula berjalan daripada Madinah ke Badar, jauh bukan dekat. Baik. Wa ukhra kafiratum yarawnahum, dan puak yang lain kafir. Puak yang lain itu kafir. Puak yang satu lagi puak kafir, iaitu kafir Quraisy, melihat mereka itu kafir akan mereka itu muslimin, mithlaihim, dua kali ganda mereka itu muslimin, ya, melihat dua kali ganda mereka itu muslimin, terlebih banyak daripada mereka itu, ya, adalah mereka itu seumpama 1000, ya, ra'yal ain, pada penglihatan mata zahir, ya, dan sungguh telah tolong akan mereka itu oleh Allah Ta'ala serta sedikit mereka itu. Apa maksud dia? Jadi wa ukhra kafiratun yarawnahum, dan satu puak lagi, puak kafir Quraisy dalam peperangan Badar, melihat mereka itu orang Islam kita. Mereka melihat jumlah tentera Islam waktu mereka sampai di perang Badar tu 2 kali ganda. Berapa? 2000. 600. 2 kali ganda. Ada 2000 lah, 1000, 2 kali ganda mereka ni. Bukan 2 kali ganda hak tentera Islam tak. 2 kali ganda mereka. 2000 lah. Kan? Jadi 2 ganda mereka itu muslimin, ya. Jadi dia nampak begitu. Jadi Allah Ta'ala buka, dalam tafsir disebut Allah Ta'ala buka mata mereka, kan, nampak orang kafir ni 2 kali ganda, ya, jumlah orang Islam tu. Pada inilah tentera tu dia nampak ramai. Tentera nampak ramai. Dulu ada cerita kisah yang masyhur di Terengganu masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, kan, penasihat kerajaan pada waktu itu, seorang ulama nama Tengku Paluh, dia seorang wali Allah, kan. Kemudian British ni dia nak masuk Terengganu, kan. British nak masuk Terengganu, pi berunding, kan. British ni cerdik, kan. Dia tak pi perang, dia rugi perang ni, dia pi berunding. Dia kata kami nak main hantar residen British di sini apa semua, kan, nak kutip cukai, nak memajukan Terengganu. Dia kata negeri ni ada tuan, bukan dia tuan. Siapa ada tuan? Tengku Paluh. Dia panggil Tengku Paluh pi. Panggil Tengku Paluh pi di kapal dia. Jadi Tengku Paluh pi di kapal dia, kan, berunding, kan. Jadi Tengku Paluh duduk, dia orang Melayu kita duduk, tak biasa duduk atas kursi. Depa bagilah kursi, tak apa, dia duduk atas kursi, kan, duduk atas kursi. Kemudian mesyuarat bagi tahu, kata kami nak masuk gini lah tujuan British tu. Bila Tengku Paluh dia kalih dia punya serban dia ke kanan, kapal sengit ke kanan, kalih ke kiri, kapal sengit. Macam orang kata kapal kena ayak dengan ombak, nak bercakap tak boleh, lalu balik. Depa tak puas hati, depa pi di rumah pula. Pi di rumah, depa beritahu orang putih ni dia tak biasa duduk atas lantai. Depa jenis orang putih yang ni, kan, gentleman macam ni, kan. Jadi Tengku Paluh kata tak apa, kita cari kursi, kan. Pergi cari lah kursi buat, kan, cari mana beli ke, kan. Taklah kursi. Masa tu perbincangan serius. Tengku Paluh tak setuju nak hantar ni, kan, residen British, tak mau terima residen British, tak mau terima pembangunan apa, kan. Tak mau dijajah. Orang putih marah dia bangkit, kursi lekat di punggung dia. Macam orang duk prank lah ni, ya. Dia kata dah lah hang hampa ni, kan, takkan marah tu sampai kursi pun nak bawa balik. Lagi marah orang putih tu, lagi marah, dia balik, dia report kepada ni, dia punya markah dia, dihantar kapal perang. Dah mereka tak mau berunding, kan, tak mau terima rundingan tu. Hantar kapal perang British nak berdiri Terengganu, kan. Kemudian bila hantar kapal perang British, Tengku Paluh dia suruh berapa orang kampung ni, orang biasa-biasa lah, pergi pacak buang lah di pantai, duduk di pantai, tunggu di pantai. Tak ramai pun orang kampung, kan. Lepas tu mereka pun pergi tunggu lah. Orang putih dia tengok di pantai tu penuh dengan pahlawan, cukup dengan senjata, kan. Kira jadi macam perisai, di gigi di tepi pantai dengan badan besar. Dia kata orang putih tembak tak kena, lari balik.
Sebab itu dalam sejarah kita ada beritahu apa, Terengganu antara negeri yang terakhir, negeri tak bersekutuan, negeri yang terakhir menerima residen British setelah kematian Tunku Paluh. Abdul Rahman Limbung, anak murid dia, anak murid Tunku Paluh ni berjuang juga, tapi akhirnya dia ditangkap dan dibuang ke Mekah kan. Dan Terengganu terpaksa menerima residen British. Itu kan? Dalam sejarah kita ngaji sekolah tu. Dan antara negeri yang terakhir. Puncak tu lah. Yang cerita tu dia pun tak cerita. Orang putih mana mau cerita. Cerita tu malu lah dia kan. Leceh dia. Itu yang kata pertolongan Allah Ta'ala. Jadi mereka melihat jumlah tu seolah-olahnya seorang lelaki Muslim tu melawan dengan dua lelaki kafir, ya. Dia pun nampak dua kali, maaf silap ada pembetulan sikit. Mereka orang kafir melihat tentera Islam tu jumlahnya 313 orang, dua kali ganda, maknanya 626. 626. Ya, 626 silap terbalik ni, ya. Jadi maknanya setiap seorang lelaki itu Muslim, dia boleh mengalahkan dua orang lelaki kafir lah. Kan? Jadi gitu. Jadi hampir sama banyak. Jadi bila dia nampak macam tu, itulah dinamakan nusrah Allah. Allah Ta'ala hantar tentera malaikat berada bersama dengan tentera Islam yang tak boleh dilihat oleh Islam kita, tapi orang kafir boleh nampak. Jadi gitu. Ya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah menguat ia dengan pertolongan mereka yang dikehendaki tolongnya tu. Baik, Allah Ta'ala kuatkan, mana Allah Ta'ala memberi bantuan. Allah Ta'ala memberi bantuan kekuatan dengan pertolongannya kepada siapa yang ia kehendak. Allah Ta'ala hantar tentera malaikat, ya. Nanti dalam ayat yang seterusnya ceritalah. Kan? Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Bahawasanya pada mereka itu menjadi bandingan bagi yang empunya mata hati. Maka apa yang tiada kamu ambil iktibar dengan demikian itu, maka supaya kamu beriman, dia kata. Sesungguhnya apa yang terjadi itu dalam peperangan tersebut menjadi pengajaran, ya, bagi orang yang mempunyai mata hati, bukan mata kepala saja. Ulil absar ni mana mempunyai mata hati. Bila ada mata hati, dia ada perasaan dan dia boleh berfikir. Kejadian dalam peperangan tu, macam mana depa ni sikit boleh menang dengan yang banyak, dengan kelengkapan senjata yang sangat terhad, boleh menang. Allah Ta'ala berkata diberi pertolongan. Dan Yahudi dia percaya, sebab dia tahu, depa beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Depa tahu pertolongan Allah Ta'ala, tetap juga tak beriman, ya. Hanya sedikit saja di kalangan orang Yahudi ini mereka beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini ada beberapa pengajaran. Yang pertamanya, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, ayat daripada awal tadi tentang orang-orang kafir secara pastinya akan diazab dalam neraka Jahannam, ya. Dan harta mereka tak dapat menolong mereka, anak-anak mereka tak dapat menolong mereka daripada azab Allah Ta'ala. Kemudian yang keduanya, orang yang mendustakan ayat Allah Ta'ala sudah pasti akan diazab di hari akhirat. Itu pengajaran yang kedua. Seperti puak Fir'aun, kaum Ad dan Samud. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, jangan duk lawan Allah Ta'ala ni. Sama ada kita orang beriman ke tak beriman, jangan sekali-kali, kerana tak akan menang orang yang melawan Allah, tak akan menang, ya? Baik. Kemudian yang ketiganya, ingat, ini penting, kita orang yang beriman ni, mengikut pada ayat ini, kita berpegang pada ayat ini, kemenangan bukan diukur dari sudut jumlah kekuatan, ketenteraan, tetapi persediaan kena ada. Kerana dalam ayat lain Allah Ta'ala kata dalam ayat yang lain tentang kelengkapan ketenteraan ni kena disediakan. Bukan makna kita biar macam tu saja, kita pergi tangan kosong tak kira malaikat main dah. Bukan macam tu. Kalau kata nak perang ni malaikat main, Nabi seorang pergi pun tak apa dah. Nabi seorang tunggu malaikat ya pergi perang. Dah, dia nak dilatih kita supaya kita ada perjuangan, ada semangat jihad, ya, syahadah, syahid dan sebagainya.
Kalau kata Nabi seorang, Nabi minta, ya Allah hantar seorang sudahlah, hantar Jibril satu cukup lah. Dia bagi sedah ya. Macam Jibril duk pi dihantar oleh Allah Taala untuk mengazab, memusnahkan kaum-kaum yang mendustakan Allah. Tapi tak buat macam tu nah. Baik, jadi mana kemenangan itu bukan diukur dalam Islam kita lah, dari sudut kelengkapan persenjataan, kekuatan tentera dan sebagainya. Ya, tapi diukur pada kehendak Allah Taala terhadap hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas dalam perjuangan. Ya. Allah Taala akan bagi dalam masa yang sama kita berusaha. Ya, orang mukmin ni ketika dalam perang dia berusaha untuk menyediakan kelengkapan senjata yang sekadar kemampuan dia. Tetapi dalam keadaan apa pun orang Islam kita ni bila nak perang, sejarah yang cukup panjang Islam dengan kafir berperang ni, jumlah tentera Islam ni sedikit sangat. Tapi semua kemenangan. Dapat kemenangan, ya. Kebanyakannya dapat kemenangan dalam jumlah yang sedikit tu. Tetapi ada yang berlaku bila jumlah tentera Islam yang ramai, seperti dalam peperangan Hunain. Hunain itu selepas daripada pembukaan kota Mekah, ada beberapa puak Arab tak mau masuk Islam dan mereka mengumpul kekuatan nak perang dengan Nabi. Nabi hantar Nabi pergi sekali perang Hunain. Perang Hunain, puak Islam rasa megah. Bila rasa megah, kita ramai kali ni, kita ramai boleh menang, kan? Puak kafir ni depa tahu dah, kan? Bila depa tengok tu kena terlalu yakin sangat, puak kafir ni depa serang bertubi-tubi kerana depa tak ada jalan keluar lah. Imam mati ataupun kena tawan. Serang bertubi-tubi, akhirnya tentera Islam terpecah dan terpaksa lari. Sampai tentera Islam ni dia bawa isteri-isteri dia. Depa suruh isteri-isteri tentera hak lari ni ambil punggai dengan kayu. Kan? Punggai dengan batu, dia tepi balik perang, pengecut. Laki aku pengecut, dia kata macam tu kan. Malu lah laki tu patah balik. Malu kat bini. Kan? Mana orang perempuan yang ada tu dia berbaling, pergi balik kan. Cengih. Kan? Kami tak apa, kami kalau perempuan ni kalau boleh perang ni pergi perang lah. Tapi kami duduk barisan belakang, perempuan lari kami ni. Kami lempak dengan batu, lempak tu. Kan? Akhirnya barulah depa sedar balik kesilapan mereka kerana ada rasa riak dan juga takabur di situ. Allah Taala tak bagi pertolongan. Nampak? Akhirnya mereka susun balik dan memenangi peperangan tu. Dapat betul balik keadaan dia. Tu Nabi tegur tu. Sebab tu kemenangan tak diukur dari sudut tu dak. Kemenangan diukur dari sudut pertolongan Allah, kehendak Allah. Dengan syarat kita memohon pertolongan kepada Allah Taala dan mengikut apa yang dia suruh, kan? Bukan dari sudut bilangan dan juga kekuatan senjata, ya. Dia diukur dari sudut keimanan dan keyakinan kita dengan Allah. Itu ukuran kemenangan tu ialah keimanan kita yang kuat dan keyakinan kita dengan Allah Taala walaupun sedikit, ya. Sebab tu dalam ayat yang lain disebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kan? Berapa banyak daripada puak yang sedikit memenangi, ya, dapat mengalahkan puak yang banyak dengan izin Allah. Allah Taala sebut dalam Quran, dengan izin Allah. Maknanya dengan kehendak Allah, Allah Taala akan bersama dengan orang yang sabar. Baiklah, itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat tersebut, ya. Okey, kemudian masuk ayat yang seterusnya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Kita berhenti di sini. Kita baca sikit kitab Hidayatus Salikin, ya. InsyaAllah kita akan baca sikit kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 60. Tu ya, muka surat 60. 62. Muka surat 62. Baik.
Qala al-musannif rahimahullah, bermula perkara yang kedua. Betul di situ no? Baris yang pertama ujung. Bermula perkara yang kedua. Apa dia perkara yang kedua ni? Okey, kita ulang kaji balik. Al-Imam Ghazali, kita dah masuk tajuk apa? Tajuk adab-adab amal, adab-adab seorang Muslim, seorang yang beramal. Adab-adab orang yang beramal selepas daripada naik matahari sehingga gelincir matahari dalam kehidupan dia. Apa adab? Ya? Kerana orang yang nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, ini adab dia selepas pada naik matahari sehinggalah gelincir matahari. Apakah amalan yang patut kita buat? Dia dah bagi tahu dah lepas gelincir naik matahari semayang sunat isyraq, ya, kemudian semayang tahajud 2, 4, 6 ataupun 8 rakaat kan, 6 rakaat. Semayang tahajud, semayang apa nama? Semayang duha. Semayang duha ni dia seperti semayang tahajud lah. Duha pada waktu siang, tahajud tu pada waktu malam. Ya. Kalau kita tak tahajud, kita duha. Kalau kita tak duha, kita mesti tahajud. Kalau buat dua-dua, itu paling baik. Baik, jadi sama ada 2, 4, 6 ataupun 8 rakaat kita buat. Selesai pada tu, ya, habis dah amalan yang kita buat tu, kita banyakkan buat amal baik dan sebagainya, selawat pada Nabi SAW, ya. Kemudian ada masa lagi kan. Maka untuk mengisi ruang masa di antara naik matahari selepas kita sembahyang tu sehingga gelincir matahari, kita akan berada pada 4 keadaan. Kan? Ya. Yang pertama dia kata, kita isi masa kita lepas pada gelincir matahari, lepas kita buat sembahyang sunat duha semua ni, kita isi dengan menuntut ilmu. Itu yang pertama. Okey. Itu perkara yang pertama. Kita dah bincangkan dah. Kemudian perkara yang kedua, isi dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat. Tak payahlah pergi belajar apa nama kursus buat kek spon, apa? Spon. Tak payahlah. Nah, order aja. Order yang ni. Kerana kalau kita nak cari rezeki tak apalah. Saya nak pergi kursus tak tahu nak buat apa lah pencen ni. Nak pergi kursus tu pula kan. Jadi kita isilah dengan apa nama amal ibadat yang kita apa nama guna banyak masa kerja dulu. Amal ibadat kita sikit sangat masa kerja. Jadi masa kita pencen ni kita guna sepenuhnya masalah nak tadaruk balik, nak qada balik masa-masa yang lepas tu yang kita cuai. Jadi kalau pergi kursus apa nama tu tak berapa nak ni, bukan tak boleh. Kalau aku nak berniaga, nak cari rezeki tak apalah kan. Carilah masa. Mana kena utamakan ilmu yang memberi manfaat dulu. Bukan tak boleh dah. Tapi kita ni dah kesuntukan masa dengan umur kita. Kita kena bagi kat anak lah, suruh anak kita pergi lah. Kan? Tak payah sangat order telefon Grab, suruh main hantar. Kek apa? Kek spon apa? Nama lah. Nak sebut tak pergi. Baik lah. Kek yang moden tu lah, saya tak apa tahu. Okey ya. Yang kedua, saya kita ulang kaji, saya kita tinggal lama ni nah. Yang keduanya, apa benda yang kita buat, sama ada kita menuntut ilmu yang bermanfaat kepada kita, telah diuraikan secara panjang lebar, ataupun yang kedua kita isi dengan ibadat. Ini baru dia cerita pula perkara yang kedua. Dia kata bermula perkara yang kedua bahawa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi masyghul engkau dengan ibadat yang sunat daripada zikir dan membaca Quran dan mengucap tasbih dan mengucap selawat atas Nabi SAW, maka demikian itu pada darajatil abidin, iaitu pada pangkat orang yang berbuat ibadat al-abidin, makna orang yang beribadat kepada Allah, dan itulah tariqatus salihin, jalan orang soleh. Baik, dan orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan akhirat. Okey nah.
Jadi sama ada kita yang pertama tadi apa dia kata selepas pada waktu duha, ya, kita dah selesai sembahyang duha, kita nak isi masa kita sehinggalah pada waktu gelincir matahari kan. Jangan kosong masa tu. Nak isi dengan apa? Kita isi dengan menuntut ilmu yang memberi manfaat. Telah dihuraikan secara panjang lebar, ya. Baik, kalau kata kita tak mampu untuk mendapatkan ilmu yang memberi manfaat, ya. Dia kena ingat lah, maksud di sini kita tak mampu, mungkin kita dah tak dapat nak pergi ke tempat ilmu misalnya kerana kesihatan kita, contoh kan, banyaklah. Kita tak dapat nak menerima ilmu, kita hanya ada sedikit saja kemampuan untuk menerima ilmu, nak lebih tu tak lepi dah otak kita, contoh kan. Banyaklah sebab-sebab penghalang pada untuk mendapatkan ilmu yang memberi manfaat, ya. Ataupun kita nak kena pergi berhijrah. Orang dulu depa nak pergi mengaji, contoh dia duduk jauh dalam kampung kan, dia nak kena keluar pergi berjalan kaki. Macam kita lah, kita nak kena keluar dari tempat kita, kalau duduk sebelah rumah tak apa kan, surau sebelah rumah kita boleh pergi berjalan saatnya. Ni bagi orang yang memang mungkin sebab kesihatan dia, ataupun sebab dia tak ada kenderaan nak pergi mengaji kan, dia tak ada kemampuan untuk mengaji, ataupun mungkin dia tak boleh terima dah ilmu yang tinggi-tinggi ni kan, kerana faktor umur dan sebagainya, dan banyak faktor-faktor yang lain lah. Maka orang yang macam ni hendaklah dia kata apa, kalau tak dapat nak menghasilkan ilmu yang memberi manfaat, ya, tetapi diisi masa tersebut dengan ibadah yang sunat, seperti zikir ke, baca Quran ke, baca tasbih kepada Allah Ta'ala, selawat pada Nabi SAW. Maka orang yang macam ni dia juga termasuk dalam pangkat orang yang beribadat dan mengikut jalan orang soleh. Orang ni sebagai antara orang yang dapat kemenangan di hari akhirat, di dunia dan juga di hari akhirat, ya. Baik, cuma satu saja, ya, perhatian yang kita kena ambil di sini, dengan syarat kita dah mempunyai asas fardu ain. Kena ingat tu. Apa yang Imam Ghazali sebut di sini ni, kalau dia tak mampu untuk mencari ilmu yang memberi manfaat, ya, nak pergi belajar, nak pergi cari tok guru, tak mampu kan untuk isi masa dia tu kan, hendaklah dia beramal, zikir Quran kan, baca tasbih, selawat. Baik, Quran baca kena ada ilmu, kan. Kemudian kalau baca tak ada ilmu, bacaan tak betul, tak dapat pahala. Kita zikir la ilaha illallah tak betul apa, tak dapat pahala. Laila bukan zikir, nama orang kan. La ilaha illallah kita ikut sebut satu-satu dengan jelas kan. Dan kita lepas akidah kita, fardu ain kita mesti lepas, akidah kita lepas, ya. Maknanya kita telah melepasi tahap fardu ain di sudut ilmu. Kita kenal Allah Ta'ala, kita mengaji sifat 20 dah, kita tahu dah asas ilmu fiqh, kita tahu dah syarat-syarat sah sembahyang, rukun sembahyang, semua kan kita dah tahu dah. Dan juga fardu ain lain, asas-asas akhlak, ya. Cuma kita nak tambah ilmu. Nak tambah ilmu tu tengok, kalau kita tak mampu dah nak tambah, maka kita tumpu pada ibadat kan, untuk peringkat yang kedua ni, supaya diisi masa tu dengan amal ibadat tu. Ini menunjukkan apa kesimpulan kita boleh buat? Kesimpulan boleh buat, ilmu ni ialah ibadat. Ilmu ni sebahagian daripada ibadat. Jadi ada orang kata ilmu tu ibadat kan, baik sembahyang tu ibadat, ilmu pun ibadat juga. Kalau tidak dia tak nombor satu. Ulama telah memutuskan bahawa menuntut ilmu sebahagian daripada ibadat, dapat pahala ibadat. Kita duduk dalam ibadat dah kalau menuntut ilmu ni, ya. Kita dah sedia maklum tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu kan, dia tak rugi. Baik, sebab tu dia letak nombor satu, menuntut ibadat dan menuntut ilmu ni. Lepas tu barulah buat ibadat, ya. Kerana orang yang menuntut ilmu dia akan buat ibadat semua. Tetapi kalau orang yang buat ibadat saja, dia tak mampu untuk pergi menuntut ilmu, dia ada rugi sikit tentulah.
Orang yang menuntut ilmu dia dah buat ibadat dah, kemudian dia buat ibadat pula. Contoh orang menuntut ilmu. Lepas menuntut ilmu, sambil dia menuntut ilmu tu, dia juga baca Quran, dia zikir, dia mengucap tasbih, dia selawat atas Nabi. Mana lebih untung daripada orang yang tak sambung menuntut ilmu, tetapi dia hanya buat ibadat, zikir, Quran, tasbih dan selawat. Lebih orang yang menuntut ilmu ni. Dia kena nilai di sudut tu. Cuma dia kata apa? Dan dia kata hendaklah ibadat orang itu dengan ikhlas kepada Allah dan jangan dengan riak dan ujub dan takabur. Ini kita kena pastikan ibadah kita yang kita buat tu yang nak menjadi sebagai apa? Orang abidin, mana kita nak duduk di jalan orang yang nak mendapat pangkat orang ibadat, dan juga nak duduk berjalan di jalan orang yang soleh, nak dapat kemenangan dunia akhirat. Dia kena beribadat dengan mengikhlaskan diri kepada Allah. Apa makna ikhlas? Jangan dengan riak dan ujub dan takabur. Ini faktor-faktor yang membatalkan ikhlas. Faktor-faktor yang membatalkan ikhlas. Jangan riak, ya. Jangan ujub. Ujub ni dia apa nama? Bangga dengan diri dia sendiri. Riak tu dia menunjuk-nunjuk amal ibadat yang kepada orang lain. Ujub ni dia bangga dengan ibadat dia, bukan dengan sebab Allah Ta'ala. Takabur, dia sombong, ya? Takabur, dia sombong, dan dia memandang ibadat orang lain tu, dia memandang kedudukan dia dengan Allah Ta'ala tu lebih besar berbanding dengan orang lain. Dia memandang amal ibadat tu lebih hebat daripada orang lain. Itu dia takabur. Bukan takabur dunia. Takabur dunia tu lain. Dia memandang orang lain tu lebih miskin daripada dia. Dia lebih kaya. Dia memandang orang lain tu lebih hina. Itu dari sudut dunia. Takabur dunia. Itu pun dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini di kalangan orang buat amal ni. Di kalangan orang buat amal ibadat pun akan jadi juga takabur. Takabur macam mana? Dia tengok orang lain tu lekeh. Dia apa nama? Dia memandang diri dia tu lebih dekat, lebih hebat dengan Allah di sisi Allah Ta'ala dengan sebab amalan ibadat dia. Orang lain semua pangkat rendah. Itu takabur. Jangan ada yang tu. Ketika buat amal ibadat kepada Allah, kalau tidak akan menjadi sia-sia. Amal kita tak dapat sedikit pun pahala. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Dalam Quran Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada ikhlas ni dengan jelas. Allah Ta'ala beritahu, artinya tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadat melainkan kerana menyembah Allah Ta'ala, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah. Nampak? Al-Quran beritahu kepada kita tidak disuruh, tidak diperintahkan mereka melakukan ibadat kepada Allah kecuali mereka beribadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan diri. Maknanya ikhlas ni satu syarat yang besar untuk kita mendapat ganjaran daripada ibadah kita. Kalau kita buat ibadah kosong, tak dapat ganjaran, baik tak usah buat. Bukan makna baik tak usah buat tu jadi tinggal terus sembahyang, dah. Jadi nak cerita kata rugi kita. Contohlah kita berniaga, tak dapat untung, tak usah berniaga, buat penat je. Ya. Jadi takkan kita nak buat ibadat, dia dua tangga. Kita buat ibadat, yang pertama nak melepaskan tanggungjawab supaya kita tak berhutang dengan Allah di hari akhirat. Kita buat ibadat bagi lepas syarat dan rukun. Adakah dapat pahala? Belum tentu lagi. Nak dapat pahala, peringkat yang kedua juga, buat ibadat tidak ada riak, ujub dan takabur. Ikhlas, baru diberi pahala oleh Allah. Penat tak? Ya, ibadat. Yang ni yang ditekankan oleh para ulama kita kan. Bagi ahli ibadat, jangan sia-siakan amal ibadat kita yang banyak tanpa kita mengikhlaskan diri kepada Allah dalam ibadat tu. Sebab Allah Ta'ala kaitkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidak diperintahkan mereka itu melainkan berbuat ibadat. Mana depa kena buat ibadat kepada Allah dalam keadaan ikhlas, tak ada jalan lain. Buat ibadat tak ikhlas, tak akan diberi pahala, ya. Baik. Sebab tu macam mana kita nak dapat ikhlas, kita kena tahu penyakit riak, ujub, takabur. Bila tahu penyakit riak, ujub, takabur, kita bersihkan diri kita daripada penyakit tersebut, barulah dia akan mengundang ikhlas mereka kita. Itu baru dia akan diceritakan dalam kitab ni juga, dalam bab sifat mazmumah nanti dah.
untuk memperbetulkan ibadah dengan fiqh untuk mengesahkan ibadah kita dengan ilmu fiqh tetapi untuk mengesahkan pahala ibadah kita dengan ikhlas ni, ilmu tasawuf. Baik, kemudian dia kata bermula perkara yang ketiga, bahawa masyru' engkau dengan suatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin. Ini peringkat ketiga pula. Nanti kita akan bincang panjang lebar ni lah. Jadi saya cukup sekadar itu dulu. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita dan pengajian kita pada pagi ini isi kandungannya dapat kita amalkan dan semoga dapat diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala di hari akhirat dan mendapat keridhaan Allah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.